Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk kepada tajuk kesan daya. Kesan daya ni, subtopik kesan daya ni agak panjang, jadi mungkin kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Jadi setiap kali video kita akan belajar satu part sahaja. Saya tak nak gabung banyak-banyak part, takut nanti kamu tak faham. Jadi kita teruskan je lah. Kita teruskan. Yang pertama adalah kita lihat kesan perubahan daya. Daya kita tak dapat lihat. Kita tak dapat lihat daya, tapi kita hanya boleh lihat kesan daya. Kesan daya. Apa yang daya itu buat? Kita hanya boleh lihat kesan sahaja. Sama seperti bila kamu menolak meja. Kamu tak nampak daya yang kamu kenakan untuk menolak meja, tapi kamu nampak kesannya, kesan daripada tolakan itu. Yang kita lihat. Apa antara kesan-kesan daya? Yang pertama adalah daya boleh mengubah bentuk sesuatu objek. Yang pertama, daya boleh mengubah bentuk sesuatu objek. Contohnya plastisin. Plastisin kalau baru beli dalam bentuk yang cubot panjang. Jadi bila kita kenakan daya, kita picit ataupun kita gumpalkan, plastisin itu akan berubah. Ataupun apa lagi? Kayu. Kayu. Kamu kenakan daya, kamu patahkan kayu. Semasa kamu sedang mematahkan kayu, kamu tak nampak daya yang kamu kenakan, tapi yang kita nampak kesannya adalah kayu menjadi patah. Yang kedua, mengubah saiz sesuatu objek. Mengubah saiz sesuatu objek. Bagaimana? Dia hampir sama dengan mengubah bentuk lah. Bila kita ubah saiz, contoh yang paling senang adalah dough untuk membuat kek, untuk membuat donat dan sebagainya. Bila kita dah knead the dough, kita akan biarkan selama 30 minit hingga 1 jam, dan kemudian dough itu akan mengembang. Kemudian apa yang kita buat? Selalunya memang kita akan tumbuk-tumbuk dough tersebut supaya angin di dalam dough itu keluar. Jadi kita kenakan daya dengan menumbuk dough. Jadi saiz dough yang besar akan lama-lama menjadi kecil bila semua udara tadi dah keluar. Itu mengubah saiz. Yang ketiga adalah mengubah kedudukan sesuatu objek. Ini tadi saya dah bagi contoh. Kamu tolak meja, meja bergerak, meja berubah. Kamu angkat buku dari meja A ke meja B, mengubah kedudukan. Itu maksudnya. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Menggerakkan objek yang pegun. Contohnya, bola pegun di atas meja, kemudian kamu jentik bola tersebut ataupun kamu jentik keluli, menyebabkan bola itu bergerak. Itu yang keempat. Yang kelima, daya mengubah arah sesuatu objek yang bergerak. Contohnya main bola lah, senang. Kamu main bola, main badminton. Bila saya ambil contoh badminton lah pula. Bila kamu main badminton, pihak lawan akan pukul bulu tangkis, dan bulu tangkis itu datang ke arah kamu. Dan bila kamu mengenakan daya, kamu pukul semula bulu tangkis tersebut akan mengubah arah. Dia akan berubah arah. Jadi daya boleh mengubah arah sesuatu objek. Itu yang kelima. Yang keenam, daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Maksudnya apa? Katakan kamu sedang tolak troli. Tolak troli di pasaraya, ataupun tolak kereta mainan adik. Troli ini perlahan, dan kamu tambahkan lagi daya. Kamu tolak lagi daya, troli ini akan bergerak dengan lebih laju. Sama juga bila kamu tolak adik, stroller ataupun troli adik, dia perlahan. Bila kamu tolakkan lagi, kamu bagi daya, dia akan bergerak lebih laju. Itu daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Jadi kesan daya ada 6. Yang pertama, mengubah bentuk. Yang kedua, mengubah saiz. Yang ketiga, mengubah kedudukan. Yang keempat, menggerakkan objek pegun. Pegun ni tak bergerak. Yang kelima, mengubah arah objek yang bergerak. Dan yang keenam adalah mengubah kelajuan objek yang bergerak.
Jadi ada 6 kesan daya. Okey, sekarang kita masuk kepada daya apungan. Okey, daya apungan dia bertindak, daya apungan ini hanya bertindak kepada objek yang berada di dalam bendalek. Jadi bendalek ini boleh jadi cecair, boleh jadi udara. Okey, sekiranya daya apungan bertindak bila objek ni batu katakan dia ada berat ke bawah. Okey, beratnya ke bawah. Okey, bila didendam dalam air, dia akan ada satu daya apungan. Okey, daya apungan yang bertindak ke atas. Yang bertindak ke atas batu ini arahnya ke atas. Okey, daya apungan. Jadi sekiranya daya apungan yang di bahagian atas ini, daya apungan lebih besar daripada berat. Okey, sekiranya daya apungan cukup untuk menampung berat objek, dia boleh menampung sama ada dia sama ataupun lebih besar daripada berat, objek itu akan terapung. Okey, objek itu akan terapung. Okey. Dan sekiranya daya apungan yang bertindak ni, daya ke atas ini lebih kecil daripada berat objek, tidak dapat menampung berat objek, kita panggil tidak dapat menampung, objek itu akan tenggelam. Jadi tenggelam atau timbulnya sesuatu objek di dalam bendalek berkait dengan berat dan juga daya apungan. Okey. Jadi kita lihat sini. Okey, contohnya ini kalau di sekolah kita akan buat eksperimen ni. Sebenarnya kita akan buat kalau di sekolah sekarang ni kita PDPR tak boleh buat eksperimen. Jadi saya explain sajalah. Okey, kita akan menggunakan satu neraca spring. Okey, dan seketul batu kita ikat pada tali dan tali itu kita gantungkan pada neraca spring. Okey, yang pertama kita akan gantung di udara. Kita gantung di udara, kita rekodkan bacaan. Kamu akan baca bacaan di sini dan kamu rekodkan sebagai W1. Okey, contohnya jawapannya adalah 10 Newton. Ini contoh. Okey, berat di udara kita panggil berat sebenar. Okey, kita panggil berat sebenar. Kemudian batu ini kita tenggelamkan sepenuhnya dalam air. Tenggelam sepenuhnya maksudnya dia di dalam air, tidak menyentuh dasar dan tidak juga berada di atas air. Okey, dia sepenuhnya tenggelam tapi tidak menyentuh dasar. Okey, dia tenggelam dalam air sahaja. Okey, pada ketika ini kita baca lagi sekali bacaan pada neraca spring. Kita baca dan kita tulis sebagai W2. Okey, berat dalam air ini kita panggil berat ketara. Berat yang kita nampak, yang kita boleh baca, kita panggil berat ketara. Jadi kita rekodkan contohnya adalah 8 Newton. Okey, 8 Newton. Jadi di sini kalau kamu lihat, kalau kamu lihat ada perbezaan di antara dua berat ini. Okey, berat sebenar adalah 10 Newton, berat ketara adalah 8 Newton. Jadi di sini terdapat perbezaan sebanyak 2 Newton. Bagaimana 2 Newton tersebut? Okey, 2 Newton inilah yang kita panggil daya apungan. Okey, daya apungan yang bertindak ke atas ini, yang bertindak ke atas. Jadi berat bertindak ke bawah, dia akan tarik spring ini untuk bacaan di sini. Okey, berat akan tarik batu ni ke bawah menyebabkan kita dapat baca bacaan neraca spring. Bila kita rendam dalam air, ada satu daya apungan yang menolak batu ini ke atas menyebabkan bacaan spring menjadi lebih kecil. Okey. Jadi macam mana nak kira daya apungan? Okey, berat sebenar ataupun berat di udara kita tolak dengan berat ketara, iaitu berat di dalam air. Jadi kita dapat nilai daya apungan. Okey, kita lihat ketumpatan dan kesan apungan. Okey, ketumpatan sesebuah objek menentukan keadaan objek tersebut di dalam air. Okey, ketumpatan ni akan menentukanlah sama ada objek tersebut terapung atau tenggelam di dalam air. Okey, objek A, contohnya objek A kurang tumpat dari air. Okey, kalau kurang tumpat dari air dia akan terapung. Okey, akan terapung. Jadi daya tujah ke atas ataupun daya apungan. Okey, daya tujah ke atas ini maksudnya daya apungan lah. Okey, daya tujah ke atas lebih besar dari berat objek. Okey, jadi maksudnya di sini daya yang ke atas tu, okey, kalau katakan ini objek lebih besar dari berat objek ke bawah. Okey, kalau yang atas ini, okey, F ke atas ini lebih besar daripada W, objek akan terapung dan dia kita katakan dia kurang tumpat. Okey.
Kemudian objek B pula ketumpatannya sama dengan ketumpatan air. Ini sama. Ini maksudnya F sama dengan W. Bila F sama dengan W, dia kekal dalam air. Dia tak bergerak. Dia tak ada nak naik ke atas ataupun dia nak turun ke bawah pun tak. Kalau kita masukkan, dia diam dalam air. Dia tak bergerak. Okey, dia diam dalam air. Itu bermaksud ketumpatan sama. Okey. Untuk objek C pula, lebih tumpat dari air. Okey, ini bermaksud F lebih kecil daripada W. Okey, berat objek lebih besar daripada daya tujah ke atas. Okey, bila berat lebih besar dari daya tujah ke atas, berat dia arah ke bawah, jadi dia akan turun ke bawah dan tenggelam di dasar air. Okey, jadi ini adalah ketumpatan dan kesan apungan. Kalau kurang tumpat, okey, maksudnya daya tujah ke atas ataupun daya apungan tinggi daripada berat, dia akan terapung. Okey, kalau sama, ini F sama dengan W, dia dalam air tak bergerak. Okey, di tengah-tengah dalam air, dia berada dalam air, tak terapung, tak tenggelam. Okey, kalau objek yang lebih tumpat, okey, daya apungan lebih kecil daripada berat, okey, dia akan tenggelam di dalam air. Okey, boleh faham? Okey, kita lihat pula konsep apungan ini dalam kapal kargo. Okey, kita tahu air laut mempunyai ketumpatan yang berlainan. Bukan semua air laut mempunyai ketumpatan yang sama. Okey, air laut mempunyai ketumpatan yang berbeza. Dan bukan saja air laut, air sungai pun mempunyai ketumpatan yang berbeza dengan air laut. Okey, air laut, walaupun air laut sama-sama masin, air laut ini ketumpatannya tak sama. Okey, kenapa? Sebab kepekatan garamnya berbeza dan suhu air laut juga berbeza. Jadi kepekatan garam dan juga suhu mempengaruhi ketumpatan air. Kalau air sungai dia tak ada garam. Okey, jadi dia berbeza. Air ini berbeza. Jadi nilai ketumpatan ini akan mempengaruhi keapungan sesebuah kapal. Nilai ketumpatan inilah yang akan mempengaruhi keapungan sebuah kapal. Kenapa pentingnya keapungan terhadap kapal? Kenapa pentingnya keapungan ni? Kenapa pastinya sini mempengaruhi keapungan? Kita lihat ketumpatan dengan keapungan. Apa pentingnya keapungan ini kepada kapal kargo ni? Apa kepentingannya? Iyalah. Okey, kapal kargo ni mestilah nak terapung atas air. Takkanlah kapal kargo nak tenggelam dalam air. Betul tak? Okey, jadi kita perlu pentingnya kita nak kekalkan keapungan kapal kargo. Dan selalunya kapal kargo ini akan membawa muatan yang sangat banyak. Okey? Dia membawa muatan yang sangat banyak. Jadi kita perlu pastikanlah keapungannya sentiasa kekal di atas air. Okey. Kapal akan lebih senang terapung di dalam air yang lebih tumpat. Kalau air itu sangat-sangat tumpat, kapal senang terapung. Tapi kalau dalam air yang kurang tumpat, kapal susah nak terapung. Jadi inilah kita perlu ambil kira. Okey, sebab kapal, contohnya barang terbeli dari overseas nak sampai ke Malaysia, dia akan melalui pengangkutan air yang sangat panjang yang mempunyai ketumpatan berbeza. Jadi inilah diciptanya garis pelimsul untuk dijadikan panduan oleh kapal kapten menentukan arah yang selamat untuk kapal terapung. Okey, kita lihat. Okey, ini adalah garis pelimsul. Okey, garis pelimsul dia ada garis macam ni. Okey. Jadi simbol-simbol ini dah ada bawah ni, dah ada di bawah. Jadi inilah. Jadi kalau katakan waktu itu kita isi barang-barang dalam kapal ketika di kawasan air tawar. Okey, kalau di kawasan air tawar, okey, F. Jadi bila isi barang itu maksimum, barang yang boleh diisi mestilah maksimum di sini ataupun di bawah. Okey, mesti bawah. Tak boleh lebih. Kalau lebih akan tenggelam. Jadi untuk selamat sama ada betul-betul rapat sini ataupun di bawah. Okey, baru selamat. Nanti kalau katakan barang itu diisi pada air tawar, bila kapal tersebut bergerak ke air tawar tropikal, aras laut akan sampai di sini. Okey? Dia akan sentiasa berubah. Walaupun asalnya kita isi pada air tawar, kalau bergerak ke kawasan musim sejuk, dia akan turunlah air tadi aras ni. Jadi kita nampak seolah-olah kapal itu naik makin tinggi. Okey, kalau di kawasan air tropika, okey, bila air dah sampai sini, kita nampak macam kapal ini banyak tenggelam dalam air.
Tapi bila dia bergerak ke kawasan yang musim sejuk, laut sejuk semua ni, aras air akan jadi sini sahaja. Jadi walaupun dengan muatan yang sama tapi bergerak dalam keadaan lautan yang berbeza, aras air ini akan berbeza. Okey, kalau kawasan sejuk mungkin sampai sini. Bila dia bergerak ke kawasan air tawar tropika, mungkin mungkinlah kapal ini akan tenggelam lebih ke bawah dan aras airnya sampai di sini. Okey, itulah pentingnya bila isi barangan dalam kargo kita mesti lihat pengurus kapal mesti lihat aras ini, aras air untuk menentukan muatan kapal yang selamat. Okey, kita panggil garis bimsul. Okey, sebelum kita itu sajalah. Saya rasa sampai sini sajalah. Bab ini dah masuk tuas berkenaan dengan ketumpatan dah habis. Okey, kita jumpa kelas berikutnya untuk tuas.